10 pembatal keislaman. Bahagian 5. Mengutamakan petunjuk dan hukum selain Nabi SAW. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan muncul fitnah-fitnah. Di pintu-pintunya akan ada para pendakwah yang menyeru ke neraka. Mati dalam keadaan memeluk airat batang pokok. Jauh lebih baik bagimu daripada mengikuti walau seorang pun daripada mereka. Seruan sesetengah pendakwah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW itu membawa bahaya kepada akidah, dan bahaya yang paling menggerunkan adalah dosa-dosa yang membatalkan keislaman. Jangan lupa untuk menonton bahagian-bahagian sebelum ini. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar membimbing ke jalan yang lurus. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Pembatal keislaman yang keempat ialah mengutamakan petunjuk dan hukum selain daripada petunjuk dan hukum Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang mempercayai bahawa petunjuk dan hukum yang lain adalah lebih baik dan lebih lengkap daripada petunjuk dan hukum Rasulullah SAW, dia telah pun melakukan kufur akbar dan membatalkan keislamannya. Kita berlindung kepada Allah daripada perkara ini. Agama Allah bermula sejak Nabi Adam alaihissalam lagi. Dan sebagaimana kenyataan ayat 47 surah Yunus, setiap umat mempunyai Rasulnya sendiri. Dan bagi umat global adalah Rasul Allah yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan Islam bukanlah agama yang sekadar ritual dan upacara, tetapi suatu sistem kehidupan yang lengkap dan sempurna yang merangkumi setiap aspek kehidupan manusia, sebagaimana keterangan ayat 3 surah Al-Ma'idah. Dan sebagaimana penjelasan ayat 36 surah Al-Ahzab, orang-orang yang beriman tidak boleh sesuka hati memilih atau mengikuti petunjuk dan hukum selain daripada petunjuk dan hukum Al-Mustafa SAW. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 2 hingga 4 surah An-Najm, petunjuk dan hukum baginda adalah yang terbaik dan paling adil kerana ia adalah wahyu. Meskipun musuh-musuh Islam memburuk-burukkannya dengan pelbagai pelecehan, sehingga ada sebahagian orang Islam yang tewas dengan pembasuhan otak propaganda mereka. Sebaliknya, walaupun dicanang sebagai sempurna dan saksama, petunjuk dan hukum ciptaan manusia, khususnya yang dihasilkan oleh kuasa-kuasa besar dunia, kecacatan dan kezalimannya, akhirnya terbongkar jua. Sistem politik yang memecah belahkan, dasar ekonomi yang menindas, dan struktur sosial yang semakin runtuh. Tidak hairan jika semua itu sebenarnya instrumen-instrumen penjajahan modern. Terdapat 2 isu dalam pembatal keislaman ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan petunjuk, dan yang kedua adalah tentang hukum. Ayat 52 surah Asy-Syura dan sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim 867 di awal topik ini membuktikan bahawa petunjuk yang terbaik ialah petunjuk Rasulullah SAW. Apa yang dimaksudkan dengan petunjuk baginda adalah sunnah, yakni cara dan manhaj atau metodologi baginda, akhlak dan cara hidup baginda, serta jalan yang baginda tempuh. Ia juga merangkumi penjelasan dan penerangan yang baginda sampaikan melalui perkataan dan perbuatannya. Maka, apabila seorang Muslim mempercayai bahawa jalan seorang tuan guru atau ustaz mahupun suatu tariqat adalah lebih baik, lebih sempurna dan lebih dekat di sisi Allah berbanding jalan Nabi Muhammad SAW, dia sudah pun jatuh kafir. Begitu juga apabila seorang Muslim melihat ideologi atau pemikiran seorang ahli falsafah adalah lebih bermanfaat atau penilaian akal seseorang atau dirinya sendiri adalah lebih tepat berbanding cara dan metodologi Rasulullah SAW, dia sudah pun jatuh kafir. Adalah menjadi tanggungjawab ketauhidan untuk mengimani bahawa petunjuk Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi SAW adalah petunjuk yang terbaik serta mempercayai bahawa setiap petunjuk yang bertentangan dengan baginda adalah petunjuk yang batil.
Jika tidak, untuk apa seorang Muslim mengucapkan kalimah, "Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah"? Ayat 44 Surah Al-Ma'idah di awal perbincangan ini menegaskan bahawa sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah pun menjadi kafir. Apa yang dimaksudkan dengan hukum baginda adalah hukum Islam atau perundangan Islam. Segala hukum hakam adalah milik Allah Azza wa Jal dan dialah yang berhak menentukannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Sunan Abu Dawud 4955. Sesungguhnya Allah adalah yang maha menentukan hukum dan segala hukum adalah miliknya belaka. Maka apabila seorang Muslim menggantikan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hukum ciptaan manusia ataupun hukum togut, keislamannya sudah pun terbatal. Dalam ayat 60 hingga 61 surah An-Nisa, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendakwa bahawa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka suka merujuk perundangan kepada ta'aghud, sedangkan mereka telah diperintahkan untuk menolaknya. Dan syaitan hanyalah ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, datanglah kepada hukum yang diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasul, engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling darimu dengan kebencian yang mendalam. Berbicara tentang ayat-ayat kekafiran menolak hukum Islam, para pengikut Ahlus Sunnah perlu berhati-hati dengan racun pemikiran Khawarij yang melampau dalam menggunakan ayat-ayat seperti ini, terutamanya ayat 44 surah Al-Ma'idah, untuk mengkafirkan seluruh umat Islam atau para pemimpin negara-negara Islam. Mereka mempercayai bahawa, kononnya, hari ini tidak ada negara Islam yang berhukum dengan hukum Allah. Oleh itu, pemimpin mereka pun menjadi kafir. Awas, ayat-ayat sebegini tidak boleh difahami dengan sewenang-wenangnya tanpa ilmu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah di dalam kitab syarahnya tentang topik ini telah mengulas dengan terperinci berdasarkan hadis-hadis sahih, kefahaman salafus soleh dan fatwa-fatwa ulama besar zaman ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Di hujung perbincangannya beliau meringkaskan, sesiapa yang berhukum dengan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah sedangkan dia menganggapnya halal dan berkata, ini dibenarkan, maka ini adalah kufur akbar yang mengeluarkannya daripada Islam. Dan sesiapa yang berhukum dengan selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah, daripada perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, sedangkan dia mempercayai bahawa ia adalah lebih baik daripada syariat Allah, lebih sesuai dan lebih adil, maka ini adalah kufur akbar. Begitu juga, jika dia mempercayai bahawa ia sama kedudukannya dengan hukum Allah, dan kedua-duanya sama-sama mencapai keadilan, lalu kedua-duanya adalah sama sahaja, maka ini adalah kufur akbar. Tetapi jika dia mempercayai bahawa hukum Allah adalah lebih baik dan haram untuk berhukum dengan undang-undang ciptaan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah, namun dia menjadi lemah lalu berhukum dengan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah, maka ini adalah dosa besar, suatu jenayah yang besar dan bahaya yang besar, dan dia telah jatuh ke dalam kekufuran, tetapi ia bukanlah kekufuran yang mengeluarkannya daripada Islam. Harus diberikan perhatian bahawa perincian ini berhubung kait dengan kepercayaan di dalam hati seseorang dan tiada sesiapa pun yang mengetahui isi hati seseorang melainkan Allah. Oleh itu, selagi seorang pemimpin tidak menyatakan dengan terang akan kekufuran yang boleh menyebabkan dia jatuh kafir, orang-orang Islam tidak halal untuk mengkafirkannya. Apa yang kita bincangkan di sini adalah ilmu yang sepatutnya dijadikan amalan dan diambil peringatan, bukan digunakan sebagai bahan untuk mengkafirkan sesama Islam sehingga boleh meruntuhkan negara Islam. Bersambung, insya Allah.